Shalom, berita mission pada sahabat ini bertajuk Masa Tuhan. Kisah hidup Pastor Godwin K. Lekundayo yang berasal dari Tanzania, yang merupakan Presiden Persidangan Kesatuan Tanzania Utara. Sebagai seorang pastor daerah, saya belajar tentang pemahaman surga tentang masa. Dalam satu peristiwa, saya mengetuai perkumpulan penginjilan selama 3 minggu di Tanzania. Penganjur memilih musim kemarau untuk perkumpulan di Moshi, sebuah bandar di kaki gunung Kilimanjaro, gunung tertinggi di Afrika. Tetapi hujan lebat mula turun selepas minggu pertama. Bimbang hujan akan membuat orang ramai tidak dapat keluar rumah. Saya mencadangkan agar kami menjadwalkan semula perkumpulan pada masa yang lain. Apa yang mengejutkan saya, pengerusi jawatan kuasa penginjilan tempatan itu, seorang anggota biasa menolak. Tidak pastor, kita tidak akan menangguhkannya, katanya. Kita telah berdoa tentang perkumpulan ini cukup awal. Dan kita mendengar doa kita dan tahu hujan akan turun. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Saya kata, Anda boleh lihat bahwa hujan turun dengan lebatnya. Kita perlu mempunyai sedikit iman untuk mempercayai bahwa Tuhan kita boleh menjadi peka tentang masa perkumpulan ini, katanya. Mari kita berdoa seperti ini. Ya Tuhan kami, Engkau boleh membiarkan hujan turun dengan lebat menurut kehendak-Mu. Tetapi jangan biarkan hujan mulai pukul 3.30 petang hingga 6.30 petang. Dengan cara ini, orang akan mempunyai masa 30 menit untuk perjalanan ke perkumpulan pada jam 4 petang dan masa 30 menit untuk perjalanan pulang ke rumah selepas perkumpulan tamat pada pukul 6 petang. Saya tidak pasti tentang permintaan sedemikian, tetapi saya turut serta dalam dos keesokan paginya. Hujan turun dengan lebatnya. Hujan lebat berterusan hingga ke petang, tetapi pada pukul 3.30 petang ia berhenti. Perkumpulan kami bermula pada pukul 4 dan saya berkhutbah sehingga pukul 6. Hujan bermula hujan pada pukul 6.30 petang. Cuaca mengikut jadwal ini selama 2 minggu. Hujan turun sehingga jam 3.30 petang, berhenti dan kemudian bermula semula pada 6.30 petang. Pada suatu hari, seorang pengunjung tiba di tempat perkumpulan itu pada pukul 3 petang. Untuk mendapat tempat duduk yang baik, dia menunggu beberapa ketika dan memandangkan hujan lebat. Dia percaya bahwa perkumpulan itu akan dibatalkan. Lalu dia pergi. Keesokan harinya, dia bertanya sama ada, kami telah jadi meneruskan perkumpulan. Sudah tentu, jawab saya. Kami tidak meminta Tuhan untuk menghentikan hujan pada pukul 3. Kami meminta pukul 3.30 petang. Jadi, Anda sepatutnya peka tentang perkara itu. Saya tidak membuat kesilapan itu lagi, kata lelaki itu. Selepas itu dia menunggu sehingga 3.30 petang untuk pergi ke perkumpulan. Dia tidak pernah kehujanan. 12 baptisan pada hari Sabat kami tiba-tiba menyadari bahwa kami telah lupa untuk meminta Tuhan menghentikan hujan untuk ibadah pagi, tetapi Tuhan mengetahui kelemahan kami. Tiada hujan turun pada pukul 9 pagi hingga tengah hari. Pada hari Sabat yang terakhir, saya membaptiskan 12 orang di sungai. Semasa saya membawa orang terakhir keluar dari air, hujan mula turun. Anda sangat diberkati. Saya memberitahunya. Kamu dibaptiskan oleh air sungai dan oleh hujan syurgawi. Pengalaman itu mengajar saya bahwa Tuhan peka terhadap masa, walaupun Tuhan mungkin tidak menghadapi kekangan. Masa seperti yang kita hadapi. Dia mengharapkan kita juga peka terhadap masa dan menjadi pengurus yang baik.
Paulus memberitahu kita, karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Di dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 16. Jika saya berkhutbah melebihi masa dalam perkumpulan penginjilan itu, orang ramai terpaksa berjalan pulang malam. Hujan sesetengah mungkin diserang sesama ataupun tidak akan datang lagi. Pengurusan masa adalah penting. Izinkan saya menjemput Anda untuk menyertai saya dalam berdoa kepada Tuhan agar peka terhadap masa. Ajarlah kami menghitung hari-hari sehari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan ayat ini terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 12. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 tepat pada masanya yang akan membantu 6 proyek misi di seluruh divisi Afrika Tengah bahagian Timur, termasuk pembinaan Dewan Serbaguna yang sangat diperlukan di University Arusha di Tanzania. Sekian siaran Berita Mission kita pada Sabat ini. Tuhan memberkati.